Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk take profit. Okay, soalan nak take profit di mana? Okay, apabila breakout, take profit pertama kita boleh buat tiga kaedah. Yang pertama, okay, kita boleh gunakan kaedah, okay, TP ataupun take profit. Okay, take profit. Okay, ada tiga kaedah. Yang pertama, satu bid bawah resistance. Yang kedua, resistance resistance ataupun SR, resistance support calculation. Okay, beza ataupun kita beza resistance dengan support. Yang ketiga, kita guna kaedah peratus. Okey, jadi tiga kaedah untuk take profit. Baik, take profit ada tiga kaedah. Sekejap ya. Okey, take profit ada tiga kaedah. Okey, apabila resistance dia dah pecah, jadi target untuk take profit yang pertama adalah satu bid bawah resistance. Macam mana? Yang pertama, kita lihatlah candle ni di mana. Okey, kalaulah di sini ada candle, katakanlah di bahagian sini ada candle, so kita tengok di mana dia punya previous ataupun yang ke belakang dia punya resistance. So di situlah dia punya take profit. Ataupun kita tengok kepada market depth. Contoh katakanlah kita check dekat market depth. Okay, kita tengok level mana yang tebal. Okay, level mana yang tebal, kemudian level itulah untuk kita take profit, satu bid di bawah. Okay, untuk case ni dia berlaku breakout kat sini. Okay, untuk case Pantesh ni dia berlaku breakout kat sini. Dan di mana take profit? Okay, yang kedua, itu yang pertama, iaitu satu bid di bawah resistance. Yang kedua, beza RS. Okay, beza RS ni kita tengok, okay, di dalam box ni di mana resistance dia dan di mana support. Di sini support dia 61 sen dan di sini resistance dia. Nak 66 sen. Jadi beza adalah sebanyak 5 sen. Resistance dengan support beza 5 sen. Jadi take profit kita tambah resistance ni dengan 5 sen. 66 tambah dengan 5 sen sama dengan 71 sen. Jadi take profit price adalah 71 sen, iaitu level sini. Okay, di sini adalah take profit pertama. Okay, kemudian dia melakukan penurunan apabila dia dah TP yang pertama di sini. Nampak tak di sini? Sebenarnya dia dah TP1. Okay, iaitu dia guna sistem beza RS di sini. Okay, di sini telah berlaku satu pengambilan profit yang pertama lah, yang dipanggil sebagai TP1. Ni di candle ini dia breakout TP. Okay, di mana dia jatuh balik. Apabila dia jatuh balik, dia sampai level sini. Okay, sampai level sini ada orang sahut dan dia naik balik, dan ada orang TP lagi level ni take profit, dia turun balik. Apabila dia turun balik, dia touch level RBS, dia terpantul semula. Dan sekarang ni di sinilah dia punya box trading yang kita kata risk reward calculation. That's mean level 66 sen adalah kita letak sebagai support. Kenapa support? Kerana dia telah breakout di sini, dan apabila dia breakout, resistance ini akan menjadi support. So RBS adalah 66 sen, dan kiraan risk reward boleh dibuat daripada support 66 sen dengan resistance resistance semasa. Dalam kes ni resistance dia adalah di sini 695. Okay, 695. Okay, kita letak 690 di sini. Di sini dia berkumpul di sini. So kita letak sebagai 690 adalah dia punya resistance, dan 660 adalah dia punya support. Okay, resistance 690 dan support adalah 660. Okay, yang ketiga
peratus. Okey, peratus ni kebiasaannya kalau macam kita dah cash ataupun kita dah dalam position dan kita tak nak amalkan sistem pengambilan profit yang dua kaedah ni. Yang pertama dengan yang kedua, kita nak hold. Kita nak hold dan kita yakin bahawa dia memang akan naik lagi kerana dia uptrend dan ada potensi untuk naik. So kita hold saja kerana kita tidak ada masa untuk monitor 24 jam. So kita yakin bahawa dia akan naik, so kita tetapkanlah peratus kenaikan. Okey, kebiasaannya kalau ikut peratus ni, okey, ni kebiasaan lah. Okey, peratus TP. Yang pertama kita ambil 5%, yang kedua 8%, yang ketiga 10%, dan yang keempat 12%, dan yang kelima adalah 20%. Okey, angka-angka ini adalah angka-angka yang common ataupun angka-angka yang kebiasaannya orang akan ambil lah. Contoh, kita nak kira, okey, kita nak kira berapa peratus dah dia naik daripada breakout kat sini kan. Di sini dia breakout, okey, level ni dia breakout, kita pun nak tengok berapa persen. So yang pertama kita klik dan kita tengok, okey, di sini dia dah touch 8%. Okey, ni level pertama. Okey, di sini okey 8%. Kemudian dia dah, okey, di sini dia breakout dan 8%, kemudian dia jatuh balik. Maksudnya TP1 dia guna ataupun ramai trader guna kaedah nak ambil profit 8%. Okey, itu terbukti di sini. Yang kedua kita lihat, okey, di sini juga dia hold lah, dia tak jual. Okey, pada 61 sen dan dia naik sampai level sini. Okey, level sini dia touch, okey, 13%. Maksudnya dia dah gunakan kaedah 12%, take profit 12%. Dan yang ketiga daripada level sini juga kita tengok yang ke atas, okey, level sini ke atas, level sampai sini ya. Okey, level, okey, yang ke atas di sini ya, di sini. Maksudnya daripada sini dia breakout, dia dah entry kat sini dan dia take profit kat sini, iaitu sebanyak 21%, iaitu dia gunakan pilihan kelima, iaitu TP 20%. Maknanya 21% ni lebih sikit kan, so ramai ambil 20%. So ada tiga kaedah lah. Satu, bid bawah resistance, cara dia tengok kepada market depth. Market depth lah, macam kita nak take profit sekarang kan, tengah-tengah live trading, kita pun tengok dekat market depth ni lah, kita check market depth dia ni. Okay, kat Pantesh ni kita check, okay, mana Q sell yang tebal, contohnya 690 tebal, so kita jual lah bawah pada tebal ni. Kalau kita Q kat sini, lambatlah kita nak fill kita punya ataupun match kita punya sell order, so kita jual bawah yang dah sini majority, kita Q kat sini, so cepat sikit untuk match. Itu yang pertama. Yang kedua, beza RS, kita kira, kita buat kiraan, so kita resistance support berapa beza, so daripada resistance tambah dengan beza dapat nilai dia. Yang kedua. Yang ketiga, persen. So persen-persen ini mestilah kita lihat kepada angka-angka ni, 5%, 8%, 10%, 12% dan 20%. So di sini ada contoh puncak dasar ke puncak dan dasar ke puncak, 8%, 13% dan 21%, iaitu dalam range yang telah dibuat oleh profesional. Angka-angka ini adalah angka yang dipanggil sebagai angka psikologi. Ini adalah angka psikologi trader-trader yang ramai akan ada dalam minda kepala otak dia, angka-angka ini. So kita, kalau kita nak selamat, kita ambil satu bit bawah. Contoh, kita ambil 7%, kita ambil 11%, ataupun kita ambil 19%. Kalau kita Q pada yang majority Q sell, kita akan bersaing. Mungkin kita punya order tak match, kita punya sell order tak match, so kita ambil satu bit bawah. Jadi kalau gunakan Bursa Station, kita boleh menggunakan kemudahan yang ada di sini yang dipanggil sebagai line statistik. Kita klik, kita just draw saja, klik daripada sini, contoh tarik saja, kita boleh lihat secara jelas berapa persen dia punya peningkatan, ataupun kita turun ke bawah berapa persen kejatuhan. So Bursa Station itu dia punya kelebihan. Jadi kesimpulan dia, saya dah terangkan ya, di mana kita nak take profit, bagaimana. Ada tiga kaedah saya ajar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga.